Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Abdul Tasnim bin Ibrahim di 201910889962. Saya Mazatul Adila binti Ibrahim di 201910889955. Saya Gayatri Guralan di 201910888959. Saya Nur Ain Khalisha binti Rozni di 201910889661. Saya Azza Zakira binti Cik Kani di 201910889957. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang dinasti Qin. Dinasti Qin ni bermula pada 221 Masihi sebelum Masihi sehingga 206 Masihi. Antara tokoh dinasti Qin ialah Yi Zhen. Yi Zhen ni dianggap maharaja pertama pada dinasti tersebut. Yi Zhen telah dilantik sebagai maharaja ketika berusia 13 tahun dan pada usia 22 tahun Maharaja Yi Zhen telah menguruskan pentadbiran untuk dinasti Qin. Pada 230 sebelum Masihi hingga 221 sebelum Masihi, Yi Zhen telah berjaya menyatukan wilayah-wilayah di China. Maharaja Yi Zhen juga telah menstandardkan sistem tulisan. Seterusnya ialah kerajaan Qin juga menerima pengaruh daripada sekolah Confucius, terutamanya dalam bidang kesusastraan kuno Confucius. Kesusastraan kuno Confucius juga dikenali sebagai enam klasik. Enam klasik yang terdiri daripada odes, dokumen, ritual, muzik, spring dan autumn. Dalam bidang kesusastraan, terutamanya dalam prosa klasik ataupun Guen adalah dominan ataupun digunakan secara menyeluruh dalam bidang sastra klasik Cina. Okey, baiklah, seterusnya kita akan berpindah kepada dinasti Han, di mana dinasti Han ini merupakan salah satu dinasti yang paling berpengaruh di China. Dinasti ini telah pun diasaskan oleh Liu Bang yang merupakan seorang petani yang telah berjaya memenangi perang saudara dengan lawannya iaitu Xiang Yu. Liu Bang ini juga dikenali sebagai Maharaja Gao. Seperti yang kita semua tahu, dinasti Han merupakan salah satu dinasti yang terkuat di China dan disebabkan itu masyarakat Cina suka dikenali mereka suka dikenali sebagai orang Han walaupun nenek moyang mereka bukanlah berasal daripada orang Han. Dinasti Han terbahagi kepada dua, iaitu dinasti Han Timur dan dinasti Han Barat. Semasa pemerintahan dinasti Han Barat iaitu 206 sebelum Masihi sehingga 8 Masihi, terdapat 13 maharaja yang memimpin dinasti Han Barat, dan dinasti Han Timur pula iaitu pada tahun 223 Masihi sehingga 220 Masihi terdapat seramai 13 orang pemimpin maharaja yang memimpin dinasti tersebut. Antara tahun ke-8 dan tahun ke-23 terdapat sebuah dinasti Qing yang menjadi sempadan antara dinasti Han Barat dan dinasti Han Timur. Pada masa dinasti Han Barat, ajaran Confucius dan Taoism sangat berkembang pesat. Dan dinasti Han Barat juga melakukan perdagangan secara meluas ke negara Korea, Jepun, Mongolia, Vietnam dan Asia Tengah. Semasa pemerintahan dinasti Han, terdapat 3 tokoh-tokoh yang terkenal. Salah satunya iaitu Liu Bang. Liu Bang ni merupakan pengasas dinasti Han dan maharaja pertama di dinasti Han Timur. Seterusnya Liu Ziu yang merupakan seorang anggota kerajaan Liu yang berjaya menggulingkan dinasti Zin dan mendirikan kembali dinasti Han yang dikenali sebagai dinasti Han Timur. Dan akhir sekali kita ada Wang Man. Wang Man ini merupakan pemberontak yang pada akhir pemerintahannya berjaya menggulingkan
pemerintahan dinasti Han Barat kerana menganggap keluarga kerajaan Liu ni sudah tidak mempunyai kuasa mandat daripada syurgawi. Sini saya ada sediakan satu peta di mana lokasi-lokasi pada zaman pemerintahan dinasti Han. Baiklah. Antara seni yang pertama dilakukan pada dinasti Han adalah sutera ataupun dikenali sebagai tekstil. Sutera merupakan satu jentian protein semula jadi yang sesetengah jenisnya boleh ditenun menjadi tekstil. Dia ada dua jenis sutera, iaitu sutera yang liar dan sutera yang dipelihara. Sutera liar, apa beza antara sutera liar dengan sutera yang dipelihara? Sutera liar ni dia berbeza dari sutera ternakan dari segi warna dan tekstur, dan kepompong-kepompong liar yang dikumpul selalunya sudah dirosakkan oleh rama-rama yang keluar. Maka benang sutera yang dibentuk oleh ulat sutera liar dia akan terputus dan menjadi pendek. Berbeza pula dengan ulat sutera ternakan, di mana ulat sutera ternakan ini akan dibunuh dengan cara mencelup ke dalam air yang mendidih ataupun dicucuk dengan jarum. Apabila dia rendam ke dalam air yang mendidih ataupun dicucuk dengan jarum, ia membolehkan seluruh kepompong tersebut terurai menjadi sehelai benang yang tidak terputus, dan ini membolehkan sutera itu ditenun menjadi kain yang lebih kuat. Hanya digunakan untuk pembuatan pakaian-pakaian para pejabat ataupun saudagar yang kaya di Tiongkok kuno. Ulat sutera ini dapat menghasilkan 1000 meter dalam waktu 28 hari. Jadi disebabkan susahnya nak dapatkan sutera ni, jadi sutera ni sangatlah dihargai di Tiongkok dan seluruh dunia, di mana ia menjadi barang ekspor dan juga dikenali barang ekspor dan juga pertukaran antara negara-negara lain. Sutera ini diekspor melalui jalur sutera. Apa itu jalur sutera? Jalur sutera ataupun lebih dikenali sebagai jalan sutera merupakan sebuah rangkaian laluan perdagangan di seluruh benua Asia yang menghubungkan rantau Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Barat dengan rantau Mediterania. Dan laluan sutera juga merujuk kepada laluan-laluan utama di darat dan lautan sekitar benua darat, dan yang biru merupakan laluan laut. Next. Ini pula merupakan contoh-contoh kain tenunan sutera dari makam nombor 1 di Mawang Gui, Changsha, wilayah Hunan, China pada abad kedua sebelum Masihi pada dinasti Han. Dan ini pula merupakan pakaian rasmi diraja. Pastinya perkembangan seni pada dinasti Han juga kita dapat lihat melalui makam Cina, di mana hasil lukisan pada dinding makam yang paling menarik dapat didapati pada sebuah kubur yang digali pada tahun 1959 di Soyunsun di Shaanxi. Dan pada lukisan dinding ini terdapatnya langit-langit lengkung, berlukisan seekor naga dan seekor harimau di antara kumpulan awan dan binatang. Ini menandakan lebihnya diorang punya imajinasi dan alam khayalan. Dan seterusnya ada pemandangan pergunungan pada bahagian yang lebih rendah pada sudut timur, dan mereka juga menggunakan efek alam semula jadi yang dikombinkan dengan alam khayalan.